حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Yang ke-14, Ani bin Mas'udin ay ruwiya Ani bin Mas'udin an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jama'ati. Ada as-sayyibu zani boleh baca, as-sayyibiz zani boleh baca. Badal pada ihda salasin. As-sayyibiz zani wan nafsi bin nafsi wat tariki lidinihi al mufariqi lil jama'ati. Tu baca begitu boleh. Lalu as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Artinya, arti ini hadis telah dirawikan, mana telah diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud, yang daripada Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah Ibni Mas'ud ni orang kecil, orang kenek. Tu dia. Tapi dia orang alim, sehingga Nabi bersabda kepada dia, "Hei Abdul Mas'ud, kamu ni kecil, tapi betis engkau ni jika ditimbangkan dengan bukit Uhud, nah sebergerak betismu lagi pada bukit Uhud." Tu bukit Uhud ni panjang dia 7 km. Panjang dia, jauh dia 7 km. Nah, tu dia kata Abdullah Mas'ud, walaupun dia kecil tapi amalan dia tu hebat, amalan dia tu banyak. Dia kecil ya. Maka dia inilah yang membunuh Abu Jahal laknatullah, yang kerak lekak. Jadi Abu Jahal kena tikang pada peperangan Badar. Nah, maka ada kat situ Abdullah. Maka nak ringkas ceritanya, Abdullah itulah yang memotongkan akal leher Abu Jahal laknatullah. Dia orang kecil ya. Ni tu Abdullah bin Mas'ud. Maka berkata ia Abdullah bin Mas'ud, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah harus ditumpah akan darah orang Islam, malahannya yakni malahannya kecualinya dengan salah satu daripada 3 perkara. Malahnya yakni malahannya atau kecualinya, melaikannya
dengan salah satu bertiga perkara ni, maka haruslah ditumpahkan darah orang Islam. Lain daripada 3 perkara ni, tak boleh menumpah darah Islam. Maka siapa dia menumpah darah orang Islam, sesama Islam tu menumpah darah-darah, maka satu titik itu dosa dia sama banyak dengan apa, dosa dia semacam meruntuhkan Kaabah. Satu titik saja. Tu menumpah darah Islam. Sebab tu dalam gocoh, dalam boxing apa tu, kalau menumpahkan darah Islam tu, maka dosa dia sama dengan meruntuhkan Kaabah di Mekah. Tu besar dosa dia. Sebab tu beringat baik tu. Kamu jangan berkelahi bergocoh tu. Ingat baik, kelahi tumpah darah tu dosa besar. Jangan tu. Gapo salah satu? Satu, siapa-siapa yang telah berkahwin kemudian berbuatnya siapa-siapa akan zina, maka orang ni harus darah dia. Dah harus ditumpahkan darah dia. Dia orang sudah berkahwin, orang janda. Kemudian diperbuatnya siapa-siapa itu akan zina, maka dihukumkan dia direjam hingga sampai mati. Direjam, mana ditanam sekarang setakat ni kat dada ni, maka dipukulkan dia dengan batu hingga sampai mati. Itulah hukum dianya. Darah dia halalun, jadi halal. Tu orang dah kahwin, orang sudah dapatkan rasaan jima, maka dia tu pergi kahwin. Apa pergi kahwin? Pergi berzina. Itu dosa dia. Banyak ke tak banyak? Banyak sekarang ni, banyak. Sebab apa? Sebab main handphone. Main handphone. Bini orang tak orang pun tak ada cara dah. Tu handphone bahaya sekarang. Tu laki suami dia ke pagi kerja petang balik, pergi kerja petang balik. Tapi isteri kat rumah dia handphone. Khabar-khabar isteri lari, tak ada kat rumah, pergi dengan laki lain pula sebab handphone. Kadang-kadang tu laki tak ada cerai lagi, tak ada tolak lagi, dia kahwin lain dah. Pasah ke kahwin lagu tu? Imam pun kahwin dia. Sah ke lagu tu? Macam-macam lah sekarang ni. Tu. Satu. Ingat mulai kau, perhati mulai goyak tu. Ada lilah. Apa buat pasir ni? Diri dengan diri. Tu. Apa diri dengan diri? Kerana menuntut balasan. Orang panggil bunuh kisah. Orang ni bunuh orang ni. Maka orang yang membunuh tu boleh halal darah dia. Siapa yang halal tu? Pemerintah, bukan kita. Pemerintah boleh menghukum bunuh dia. Kalau tidak, pemerintah tak boleh. Kita lagi sama tu, awak tak walaupun tak kena bunuh balas, kepada berdosa, tak boleh. Macam orang sudah berkahwin dan berzina, kita nak buat hukum cara kita tak boleh. Ya pemerintah tu yang membuat. Membuat pemerintah, bukan kita. Kalau kita buat, berdosa kita ni. Pemerintah ni yang membuat menghukumnya. Tu pemerintah tu. Sebab dalam Islam ni ada pemerintah, tok qadi, tok hakim, apa, mereka yang membuatnya. Bukan kita. Sama ni, diri dengan diri, seorang dengan diri seorang. Membunuh tu kerana menuntut balasan. Mana orang ni bunuh orang ni, maka orang yang membunuh tu dihukumkan boleh bunuh balas. Dia panggil bunuh qisas. Itu halal darah dia. Yang ketiga, siapa yang pergi meninggalkan agamanya, kamu siapa-siapa tinggalkan agama dan diceraikannya siapa-siapa akan kaum Islam, keluar daripada jemaah Islam. Gapo? Murtad. Orang yang tinggalkan agama, cerai daripada jemaah Islam, orang murtad. Maka orang murtad, darah dia halalun. Bukan kita yang bunuh. Siapa dia? Pemerintah membunuhkan orang yang murtad. Tu dia. Orang murtad. Bahkan dia tu apabila mati, di dalam Islam ni tak diterus mayangkan dia. Bahkan jenazah mayat dia boleh dibakar, serah kepada wak bayu.
Siapa dia nak jadi murtad? Kamu duduk mana? Duduk benang luar. Kamu duduk mana? Duduk jahar. Masalah. Boleh apabila jadi murtad pergi serah kepada wak bayu. Boleh. Serah dia. Mu nak bakar ikut mula. Tak tahu ikut mu serah itu. Boleh. Siapa dah tu? Siapa jangan murtad. Tu orang yang meninggalkan agama dan diceraikannya siapa-siapa akan kaum Islam. Tu jemaah tinggal di jemaah Islam. Nah, sabit kita kalau tak nak agama Islam, kamu ya beralih lah senara dapurmu tu. Dia duduk tempat kampung siam, tak apalah. Orang tak gaduh kamu. Tapi hukum darahmu tu hukum halal. Kalau orang kita bunuh kamu, berdosa tapi tak kena bunuh balas. Gauk kena. Gauk tanya sedadu tu. Sedadu kata, medan minta tikuk tu. Dosa kena bunuh halal tak? Kerana darah kita sudah halal. Berdosa. Pasal kita bukan pemerintah. Gauk. Pasal dadu dia kata salah. Itu dia. Nah, jangan buat main tak terkala dia ni. Ya semua undang-undang kod main dia ada, okey. Tu. Ada orang pernah tanya hari tu. Boleh tak bunuh dia ni? Ni tanya sedadu dia tu. Bunuh tanya sedadu. Sedadu bui boleh, kalau bui tak ada bui tak boleh. Hak boleh bunuh tu apabila dihukumkan oleh taksin kata dia kena bunuh. Kena, tak salah ke apa? Nah, undang-undang Siam pun, undang-undang dalam ni Siam pun gitu. Apa dihukumkan oleh hakim. Nah, oleh pemerintah kata dia ni kena bunuh. Pasal dia bunuh orang, bunuh malah, bunuh. Tu Nah, tapi Siam lembut dah ni. Sampai banyak pembunuh banyak dari Siam. Pasal lembut, undang-undang dia lembut. Tak macam Malaysia. Malaysia kurang bunuh orang. Bunuh orang tak ada cakap banyak dah. Maka bunuh balas lalu dah. Pas bunuh balas dia, terkatung tekok, katung leher. Top urang. Sabit kurang Malaysia. Sini banyak. Salah buku tu, tak buku ni. Tak nak masuk penjara ya. 5 tahun, 10 tahun keluar. Kalau ada tak sampai 10 tahun keluar dah. Pasal lembut, undang-undang dia lembut. Tapi Malaysia jangan. Bunuh orang, bunuh balas. Tu dia. Sebab tu kurang. Malaysia ni bunuh-bunuhan tu kurang. Bukan tak ada. Tapi kurang. Tu. Pak kita ni banyak hari-hari lah. Ni mujur banjir ni. Kemujurannya banjir sekarang ni. Kalau tak ada banjir boleh dengar. Tu hari-hari kalau tengok berita. Hari-hari bunuh. Dengan COVID tu banyak hak ni lagi. Nah, orang takut penyakit COVID. Takut semualah tak keluar dari rumah. Takut. Tapi hak bunuhan hari-hari dah. Aksiden hari-hari. Aksiden ni mana buat ubat tihid. Hari-hari. Bahkan banyak mati aksiden mati ni banyak pada COVID lagi. COVID tempat kita baru ni mati 60 orang lah. 60 orang Thailand mati baru ni. Tapi hak aksiden, hak ubat tihid puluh ribu orang. Masa COVID itu. Orang takut COVID. Takut COVID. Mati 60 orang ya. Bukan banyak. Tapi nu hak ubat tihid aksiden hak nu banyak. Hak nu banyak sekali. Ingat baik. Nah tu, darah ni tak boleh menghalal lagi mari selain daripada 3 orang ni ya. Tu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keterangan ini hadis. Katanya Nabi SAW, as-sayyibuz zani. Ada orang yang bujang, orang yang janda yang berzina. Maka barang siapa telah berkahwin dan bersetubuh pada nikah yang sahih, kemudian diperbuatnya barang siapa, sama ada lelaki atau perempuan tak kira, diperbuat akan zina. Dia sudah berkahwin dah, sudah bersetubuh dengan kahwin yang sah. Nah, kemudian perbuatnya ke zina pula. Hendaklah direjam hukumnya, hukum barang siapa. Direjam sampai mati. Sampai mati direjam. Sekalipun ia barang siapa tiada berkahwin pada waktu berzina itu tu. Sekalipun ia orang siapa tiada berkahwin
waktu berzina itu. Walaupun waktu berzina tu ia tak ada kahwin kali pun. Ni. Sekalipun ia tiada berkahwin, waktu berzina itu. Tu. Itu mana orang sudah dapat dalam nikah yang sahih, maka dia buat zina, hukum dia kena rejam sampai mati. Tu. Katanya Nabi SAW, an-nafsu bin nafsi, maka ditumpahkan darah seorang kerana menumpahkan darah kawannya kawan seorang. Tu, ditumpah darah seorang kerana menumpahkan darah kawannya. Ni pun jala juga ni, bunuh balas. Tetapi disyaratkan bahawa bersamaan, bersamaan, yakni bersamaan kedudukan di antara kedua orang tu. Tetapi disyaratkan bahawa bersamaan, yakni bersamaan kedudukan dia di antara kedua orang tadi. Sama kedudukan dia. Mana kata merdeka sama merdeka. Bukan dia memerdeka pergi bunuh ke hamba, itu tak apa, tak kena bunuh balas, bayar ya. Tengok kedudukan dia sama pula dua orang ni, maka ni boleh bunuh balas. Oleh itu yakni oleh kerana disyaratkan bahawa bersamaan di antara keduanya tu. Oleh itu, yakni oleh kerana disyaratkan bahawa bersamaan di antara keduanya, tiadalah diboleh orang Islam, tiadalah dibunuh orang Islam kerana membunuh orang kafir. Kerana tak sama, tak dibunuh orang Islam kerana membunuh orang kafir, tapi berdosa. Kalau bunuh yang tidak ada sebenar. Gitu. Masalah ni kafir apa weh? Dia ada kafir, ada dua. Kafir harfi, kafir zimmi. Kafir harbi, kafir hak kita perang dengan dia. Kafir zimmi, kafir duduk di bawah kita, di bawah orang Islam, bawah kerajaan Islam. Maka hukum dia supaya hukum Islam, tak boleh nak bunuh kara dia. Gitu. Hanya bunuh tidak berdosanya kafir harbi, kafir hak yang berperang dengan orang Islam, hak tu bunuh tak berdosa. Ingat baik tu. Aku tak boleh cara banyak ni. Masalah masalah yang perlaik sikit ni. Dan tiada pula dibunuh orang merdeka kerana membunuh orang hamba, kerana pangkat tak sama. Ni merdeka, ni konpin isra. Ni orang hamba, ni pentat, tak ada kena bunuh balas. Ialah kerana tiada pasal apa tu boleh atau tidak kena bunuh tu, ialah kerana tiada bersamaan di antara kedua orang itu. Ialah tiadalah dibunuh itu kerana tiada bersamaan di antara kedua orang itu. Pangkat tak sama, yang kita boleh bunuh balahnya pangkat sama, merdeka sama merdeka, Islam sama Islam, itu kena bunuh balas. Siapa yang membunuhnya? Pemerintah, bukan kita. Ingat baik tu. Kamu ambil hukum ni kita tahu sendiri, kagok lah kamu tu. Ya ada undang-undang, negara ya ada undang-undang, negeri ya ada undang-undang dia. Nah, bukan kita saja mata-mata kita buat tu dak. Katanya Nabi SAW, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaati, yaitu orang-orang murtad, yaitu at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah ni, orang-orang murtad yang keluar daripada agama Islam. Apa orang murtad? Orang yang zahir dia Islam, hati dia kafir. Zahir dalam sijil, tapi hati dia dalam buat. Ingat baik tu. Kamu nak jadi orang Islam, kamu nak jadi orang apa? Ingat, kalau mu tak nak Islam. Nah, kalau Islam mu tak ada nak, mu tak khandak cang dah tu. Ingat tu, murtad mari ziarah, lama-lama mari ziarah. Jangan buat ada tu. Mu kenal tak murtad? Tak tahu sekarang. Apa dah hari? Dia ke darah. Bagi cara murtad siapa dia? Murtad ni.
Ha, tu orang hak zahir Islam tapi dalam tu kufur, tu orang murtad. Ha, gitu lah. Tak ada sekarang dalam hati mu. Apa mata kabu. Kabu ni comel dekat luar tapi dalam kopang. Ha, tu yang keluar daripada agama Islam. Ha, maka haruslah ditumpahkan akan darah-darah orang murtad. Ha, kita orang murtad tu. Jangan jadi murtad. Nanti darahmu halal. Nah, kamu orang Islam, lepas tu kamu buat main-main dengan Islam, nanti darah kamu halal. Orang takir dosa tapi tak kena bunuh balah. Itu dia, dosa kalau kamu orang murtad. Karena darah kita tu tidak dihormati oleh syarak. Maka dalam hukum agama, orang takir kita, darah kita tak ada apa-apa, tak kena bunuh balah. Nah, tapi jaga-jagalah, gok-gok lah tu kerajaan pula tu. Nah, pihak agama tak ada ambil tindak, tak ambil dosa. Kalau kamu jadi orang murtad. Murtad pada agama ni besar sekali ya tu. Semua amalan dia dibatal. Semua amalan dia dibatal, maka apa dia kembali pada Islam semula, wajib kena qada habis masa dia duduk dalam murtad itu. Kalau setahun nak qada sembahyang. Tu murtad. Jangan main-main dengan agama. Agama jangan main-main. Masalah supaya mengajar tu, jangan main-main dalam belajar. Dalam mengaji duk kecek dia buat suka kenyi perut tua tu. Duk dia jangan lilah. Kau jawab pasir tu. Kau duk lilah. Tak tu. Mamuk murtad. Ni buat main-main dengan agama murtad. Tu. Buat main-main dengan dunia tak apa. Tu. Nah, tapi masalah agama jatuh agama. Ingat baik tu. Kamu ni buat tak betul. Amakkah? Sampai orang duk marah buat main-main dengan agama tu. Rasulullah pun dengan agama, tinggi agama lagi. Rasulullah tinggi dah tu, tapi dengan agama tinggi agama lagi. Lalu itulah bermain-main dengan agama, hukum dia berat. Jangan main-main agama. Buat apa-apa jangan buat main-main dengan agama. Nanti kamu hukum berat. Kalau kamu masalah dunia tak ada apa. Masalah agama jangan mula lagi lah. Tu. Habis. Wal'iyadza billah. Tu tengok tu. Maka haruslah ditumpahkan akan darahnya orang-orang murtad. Harus. Boleh mana harus. Harusnya mana boleh. Takir pun tu harus. Lepas tu dia jadu tahu segau. Gitu. Masalah sedadu lah. Tapi hukum Islam tu tak boleh. Dengan agama besar sekali. Bukan agama kita, agama taik, agama siap, agama buzar begitu tu. Tak boleh main agama dia. Dia marah sungguh, takir sungguh. Nah, ni agama ni tak boleh buat main-main. Habis. Rawahu wal iyaza billah wal iyaza jadi maf'ul mutlaq bagi fi'il yang mahzuf takdir wa a'udzu al iyaza billah, dan aku berlindung akan sebagai berlindung dengan Allah tu. Wal iyaza billah. Yang itu wal iyaza. Jadi maf'ul mutlaq bagi fa'il yang mahzuf takdir wa a'udzu al iyaza billah. Aku berlindung akan sebagai berlindung dengan Allah. Apa? Daripada murtad. Jaga hati kita jangan murtad dengan agama. Jangan main-main dengan agama kamu. Mu nak bergurau masalah dunia lah. Tapi masalah dalam agama mu kena hening tetap. Nah, jangan jadi seperti buat pasir tu. Satu baik lubang tu. Jangan jadi orang duk ayat agama. Masalah agama ke masalah biasa. Masalah agama masalah penting sungguh. Lebih dari nyawa kita lagi agama ni. Dengan nyawa kita lebih dia lagi. Nah, lalu tu buat main agama murtad tu. Tu buat main-main. Orang duk mengajar tu kat Tameru, tu jawab pasir dia. Kata keringih perut tua ni tengok ya. Tapi tak duduk dia. Jangan duduk bergurau. Murtad tak pasal-pasal. Tu. Habis. Hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Billahi wal yaumil akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Apa kata ni? Artinya telah dirawikan, telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Sakhrin. Dah Abu Hurairah. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sonyo bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa percaya pada Allah dan hari kemudian, yakni hari kiamat, hendaklah berkata ia barang siapa dengan kebajikan. Barang siapa ni kalau bahasa Malaysia macam apa? Siapa-siapa. Bahasa kat sini barang siapa. Bahasa Malaysia siapa-siapa. Sama je tu. Siapa-siapa percaya pada Allah dan hari kemudian, yakni hari kiamat, hendaklah berkata ia barang siapa dengan kebajikan. Atau berdiam diri, tak payah cakap. Kalau nak cakap benda kebaikan. Kalau tak nak cakap benda baik, kamu diam. Itulah orang beriman dengan Allah dan hari kiamat. Kerana orang yang paling sesal pada hari kiamat, orang cakap banyak, cakap tak ada faedah, cakap banyak, mulut pun tiung kemarin. Kenal? Mulut tiung kenal? Saja tak ada apa sekali. Kau lah gapo cakap banyak ni beragai juga weh. Tu beragam je. Cakap banyak ni. Cakap ada faedah apa? Kamu nak cakap banyak, kamu usahalah boleh mengajar. Mengajar cakap banyak, sejam 2 jam boleh. Nah, tapi kalau kamu duduk saja nak cakap banyak, setang orang tu, setang orang ni, setang pagar dia tu, setang pagar dia ni, setang rumah orang tu, setang rumah orang ni, nantilah kamu tanggung jawab tak orang tu. Sebab itulah, nah, mulut kita, lidah kita boleh membawakan diri kita masuk ke neraka. Mulut kita ni, kita sentiasa buat amal ibadat. Buat amal ibadat kita, semayang, puasa, sunat, wajib, khairat, sumbangan tu sumbangan ni. Tapi mulut kita tak boleh tinggal. Tak boleh nak amal mulut kita ni. Maka mulut kita ni boleh membawa kita masuk ke neraka. Semua amalan kita akan batal, Allah Ta'ala tak terima. Dengan sebab apa? Sebab mulut. Bukan sebab tangan, bukan sebab kaki, sebab mulut ni. Lidah kamu tu boleh bawa kepada neraka. Sebab itulah Nabi mentekan-tekan sangat kepada kita umat ni, supaya kita bercakap benar baik. Dan kalau kamu tak nak cakap benar baik, kamu berdiam diri. Kerana mulut ni boleh membawa seorang kepada bahaya. Macam patah siam dah. Pelamo tai prok pak. Tapi hak tu pakai pelamo tai prok puka. Tu. Bukan prok pak dah prok puka. Apa okey. Prok pak kerana ikan puyuh mati sebab mulut. Kita tengok orang mulut sedar. Mulut tu. Kamu taruh mulut buat makan sik kabur di. Yalah tu. Kalau duk cakap lagi setakat popak. Ikan orang nakak aku. Nah, mulut tu. Sebab buat mulut kena rembah bala. Kis mulut je tu. Cuba kamu semayang duduk diam, tak semayang duduk diam. Tak ada dia kata buat gapo. Tapi orang semayang, mau nak pagi tu, boleh temu. Sebab mulut dah tu. Mulut kita pasuai panggil. Pasuai. Cuba duduk diam. Tak semayang duduk diam. Tak duduk dia kata gapo. Nah, bersemayang tu comel. Nah, comel semayang tu. Betul semayang diam. Tapi tak semayang. Tu. Dah tu. Yalah dah tu. Yalah dah tu. Sampai Nabi mengkacau sangat tu. Abah kamu duduk marah kat tok guru, marah kat berbicara kamu. Pasal kamu itulah
dia rusak mulut kamu tu. Ingat baik tu dah satu. Tu. Barang siapa ni, siapa-siapa percaya pada Allah dan hari kemudian, hendaklah meliakan segala jirannya. Jiran barang siapa? Jiran ni orang yang sebelah rumah kita tu. Sebab tu dah setua-tua orang apabila jiran dia tu baik. Setua-tua orang tu, apabila jiran dia tak baik, janganlah dia susah tu jiran tak baik tu. Buat apa-apa pun tak kena. Orang yang pada seteru dengan kita, jiran kita tu. Orang jauh tak apa. Tapi kita ni walaupun seteru dengan kita tak payah buat seteru dengan dia. Kita tak payah kata kat dia, tak payah buat apa, diamnya kita ni. Tu dia. Tu orang bahaya sekali. Yang paling kita nak jaga. Paling nak jaga orang tepi rumah kita. Silap sikit, kelahi. Dengan orang luar tak apa. Satu, jiran rumah. Dan yang keduanya, pewaris. Waris kita. Adik-beradik kita. Waris-waris kita tu. Itu kena beringat sikit tu. Yang nak kelahi nak apa, waris-waris. Sepupu, dua pupu, pak nakeh, pak saudara. Habis itulah dia buat balas, buat kelahi dengan kita. Dalil pada mana? Nabi tu. Dalil pada Nabi SAW. Siapa dia hak suruh dengan Nabi? Ialah pak saudara dia. Abu Jahal bukan orang lain kali tu. Orang dia je tu. Abu Lahab tu pak saudara je. Abu Lahab, Allah Ta'ala sumpah dalam Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Hingga Allah Ta'ala sumpah Abu Lahab dengan isteri dia. Sumpah lagu masuk mengaku. Tak ada harta boleh menebuskan Abu Lahab. Kerja dia apa? Menyekatkan Rasulullah. Nampak Rasulullah nak pergi dakwah ke mana, dia tahan selalu. Dia tahan tengah jalan, dia buat macam-macam lah. Maka orang kita sekarang ini, tu tak apa kata, bukan Abu Lahab, tapi macam Abu Lahab. Tak ada nampak orang kerja agama, marah lalu. Marah tu marah ni, sekat tu sekat ni. Buat khianat tu khianat ni. Yalah dah tu. Maka perangai macam tu Allah Ta'ala sudah sumpahkan dalam Quran. Sayasla naran zata lahab, lagi akan, sesungguhnya lagi akan musallakan Abu Lahab dalam api neraka. Api neraka mana? Zata lahab, yang mempunyai nyala. Dan satu lagi siapa? Wa mra'atuh, dan isteri dia. Isteri dia sama juga dengan tok lelaki dengan behak tu. Apa kerja isteri dia? Hammalatal hatab, yang menanggung kepikul kayu api, gila pikul kayu, gila letak tengah-tengah jalan. Tahu kata Nabi nak lalu pergi kerja dakwah, nak kerja agama, selalu dia ambil kayu letang. Maka isteri dia tu mati macam mana? Jibril pegang leher ni, tarik susang bagi, tarik belakang. Dia duduk atas batu ni. Atas batu, maka Jibril mari pegang leher dia ni. Pegang leher, tarik bom. Sebab tu orang yang memfitnah, orang yang mengkhianatkan pondok, mengkhianat tempat agama ni, malaikat bercara. Kita nak bercara, kita amalnya kita. Amal. Semua malaikat akan susu. Kadang-kadang jadi macam tu, jadi macam ni. Tengok tu. Siapa dia? Isteri Abu Lahab tu. Ni tak agama besar tak besar. Kita amal hak kita. Orang nak deki tak deki tu bukan kerja kita. Maka semua tu Jibril ataupun malaikat-malaikat tu bercara. Macam isteri Abu Lahab, dia tarik leher, dia duduk atas batu. Maka malaikat mari heret ni, tarik dekat leher belakang. Dia panggil, lurah sini panggil heret susah. Tu. Tarik susang. Mana tarik susang ni, mana tu tarik ke belakang, pegang leher, tarik ke belakang. Bukan tarik kat depan dak. Tu seksa orang yang buat menyekat orang berbahaya dalam agama. Ni sebab orang kerja agama tak payah takut. Kerjalah. Mengajarkanlah, buatkanlah. Maka yang lain tu Allah Ta'ala yang bicara. Bukan kita bercara. Tu ingat baik begitu tu.
Tak kena takut tu tabat tiada. Maka Abu Lahab siapa? Bapa saudara Rasulullah. Tapi Abu Lahab ni dia ada sebut dalam kitab tu bahwasanya dia satu hari dalam seksa dia akan berhenti sehari, iaitu hari peranakan Nabi SAW. Kerana apa? Kerana pada hari peranakan Nabi tu dia merdekakan hamba dan dia buat jamuan pada hari itu. Apabila Rasulullah beranak, suka dia tu dia buat jamuan besar-besar. Suka Nabi kita beranak. Maka pada hari 12 Rabiul Awal itulah Abu Lahab diberhentikan seksa dia. Seksa diberhenti, tak kena seksa hari tu sehari. Lepas tu kena pula Abu Lahab. Tu dia tu Abu Lahab. Tak apalah tu. Tapi jiran kita dapat beriman dengan Allah dah pada hari kiamat, maka mulialah oleh akan jiran orang yang berstepek dengan kita tu. Tu suka Quran, jangan marah, jangan berseteru dengan dia. Barang siapa percaya pada Allah dah hari kiamat, hendaklah ia barang siapa muliakan tetamu barang siapa. Tetamu ni orang kedatangan rumah kita tu. Bahasa siang panggil kek. Kek ti maban rau. Kita kena mulia haikiat ke kau. Dah. Mulia si mana haikiat. Haikiat mana? Akak lah, ai bagi dia dengan TO ko, dengan ai saja ko, dengan apa kita ada dalam rumah tu. Bukan keduk tak ada masuk dalam rumah, keduk berdiri, melaki tak nak masuk, tak apa pula. Nah, diri ambil mulia kat dia. Tu. Maka ada hadis yang lain pula, tetamu datang rumah kamu ialah 1000 kamat masuk rumah kamu. Sahabat tu orang dulu apabila dia boleh rezeki, dia panggil orang soleh-soleh, panggil alim ulama pergi rumah dia, dia buat jamuan tu jamuan. Pasal apa? Pas orang biasa dia masuk pergi tu 1000 keramat dah masuk. Patah lagi mereka ni masuk. Lebih pada 1000 keramat lagi ya. Dah. Tu kelebihan dianya. Sekarang orang-orang biasa yang masuk rumah kita. Dah, maka yang membawa ke 1000 keramat masuk rumah kita. Maka rumah mana duyuf ataupun tetamu tak pernah masuk, maka malaikat pun tak masuk juga rumah tu. Rumah besar, pagar keliling, tapi orang tak pernah pergi rumah dia. Maka bahawasanya malaikat pun tak pergi juga rumah dia. Tu. Ingat baik tu nah. Ni hadis Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keterangan ini hadis, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adalah hadis ini. Nah, hadis man kana yu'minu billahi ila akhirih ini memberi ingat kepada kita sekalian. Apabila kita hendak berkata-kata, fikirkanlah lebih dahulu. Belum daripada kita nak bercakap apa-apa tu, lebihkanlah, pentingkanlah, fikir dahulu. Fikir apa? Apa-apa yang akan terjadi daripada berkata-kata. Yang ada bercakap tu. Apa yang akan berlaku sebab kita bercakap tu, kita fikir dahulu. Kalau benda ni nampak bahaya, diamlah. Tak payah cakap dah. Tu. Sekiranya nyata kepada seorang bahawa perkataan itu tiada mendatangkan kerosakan dan bencana. Apa bencana? Yakni bala. Apabila kita tu sekiranya nyata kepada seorang, nyata kepadanya pada seorang bahawa perkataan itu, perkataan yang diberkata-kata, perkataan yang dibercakap tu, tiada mendatangkan kerosakan dan bencana, yakni bala, hendaklah ia seorang teruskan mengeluarkan perkataan itu, mengeluar daripada mulut seorang. Kalau nampak tak bahaya, tak ada bala balik dah kita, terus kita buat keluar. Sekiranya nyata kepadanya seorang bahawa perkataan itu, perkataan yang diperkata-katakan itu mendatangkan kerosakan, atau dalam kesamaran ia seorang
atau dalam kesamaran ia perkataan itu pada seorang. Kalau cakap macam ni bahaya ke tak bahaya? Itu kesamaran. Jadi ada kesamaran perkataan tu, bahaya ke tak bahaya? Hendaklah ditahankan lidah seorang daripada berkata-kata itu. Cantiknya, diamlah lebih baik pada berkata. Sebab tu kita tengok hadis-hadis yang lain ke, as-samtu sayyidul akhlak. Diam itu penghulu bagi segala akhlak. Nah, diam tu penghulu bagi segala akhlak. Diam perkara yang tidak ada faedah tu lah. Tu. Berkata Abu Muhammad bin Abu Zaid, siapa ikutan dalam mazhab Malik, siapa ikutan dalam mazhab Malik di Maghrib, sonyo segala adat dan perbuatan kebajikannya itu dikeluarkan daripada 4 hadis. Ni berkata Abu Muhammad bin Abu Zaid, kata siapa ikutan dalam mazhab Malik di Maghrib. Tu. Siapa ikutan, orang yang diikut dalam mazhab Malik di Maghrib. Di Maghrib, di Maghribi. Di Maghrib mana di Maghribi. Negeri Maghribi dahulu ni ada 4. Dapat negara di Maghribi. Kemudian apabila sudah patiwat, sudah belarak, maka dipecahkan dia tu 4. Dulu 1 je. Macam Syam, Syria tu pecah dulu hari tu. Ia banyak buah negara tu. Tapi apabila sudah dipatiwat, pecah yang di 4. Nigeria. Nigeria, Syria, ajalah tu. Ia 4 buah negara. Negeri Maghribi. Sebelah balik naik, sebelah balik jatuh. Ia Masyriq, Maghrib. Tu. Siapa ikut dalam mazhab Malik di Maghrib, di sebelah matahari jatuh. Tu Maghrib. Sonyo segala adab dan peraturan kebajikan itu dikeluarkan daripada 4 hadis. Gapo? 1. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Tu 4 hadis panggil. Tu panggil 4 hadis. Adab dan peraturan kebajikan itu dikeluarkan dari 4 hadis. Satunya sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa adalah beriman dengan Allah dan hari akhir, hari kemudian, yakni hari kiamat, maka hendaklah berkatalah ia akan kebaikan atau hendaklah diamlah ia. Kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Setengah daripada keelokan Islam seorang meninggalnya akan perkara yang tidak ada faedah baginya, yang tidak ada manfaat baginya. Yang kedua. Yang ketiga, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tiada beriman seorang kamu sehingga kasih bagi saudaranya seorang kamu akan barang yang kasih akan barang, akan apa-apa yang kasihlah ia seorang kamu akan diri seorang kamu. Itu yang mana tujuan hadis-hadis itu telah lalu, yakni udah sebutnya. Yang mana telah tujuan hadis-hadis itu telah lalu, yakni udah sebut. Tu telah lalu udah sebutnya hadis yang terlalu tu. Pada pertama, 2, 3. Keempat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat
yang menuntut wasiat kepadanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu seorang sahabat yang menuntut wasiat, yang meminta wasiat pesanan kepadanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, la taghdab. Itu sabda Rasulullah. Sebenarnya kepada seorang sahabat yang menuntut wasiat, yang meminta wasiat kepada Rasulullah. Rasulullah sabda macam mana? Hani makul kau bagi sabda. Perkara yang berkata oleh Nabi Rasulullah, la taghdab, jangan marahlah oleh engkau. La taghdab, jangan marahlah oleh engkau. Yang mana artinya, arti la taghdab ni akan datang sebut akan dia lagi kata sebut. Berkata Abul Qasim Al-Qushairi, rahimahullah, adalah berdiam diri di waktunya itu ialah daripada sifat orang laki-laki. Ni di masa dia berdiam diri di waktunya, waktu berdiam diri itu ialah daripada sifat orang laki-laki. Diam masa dia. Masalahnya orang duk cakap. Orang duk cakap sama demo. Kita ni selang, jangan diam je. Diam dalam waktu bang. Diam yang mulut kamu tu. Tak payah ya. Tak payah cakap, tak payah seli masuk, tak payah selang masuk dalam perkataan orang. Diam diri di waktunya itu, di dalam masa diam tu ialah daripada sifat orang laki-laki. Kalau itu faham kat sini, orang yang cakap banyak orang perempuan, bukan laki-laki. Kalau gitu, apabila lah laki-laki itu bercakap banyak, bermakna laki-laki itu perempuan. Tu makna gitu. Diam diri di masa dia. Masa diam kita kena diam. Nih, seperti masa belajar, masa orang duk berkacat, duk cakap, masa orang duk cakap masa Allah, kita pun diam. Jangan mau, jangan. Jaga baik tu. Adab kamu tu. Kadang-kadang dia masa ayah-ayah, ibu-ibu bapa kita sedang duk cakap, kita jangan seli masuk, diam ya. Itu sifat lelaki. Dan bercakap-cakap di tempohnya itu sebaik-baik perkara pula. Dan bercakap-cakap di tempohnya, apa tempoh? Yakni pada masa perlu itu. Bercakap-cakap di tempohnya itu, yakni pada masa perlu itu sebaik-baik perkara pula. Apabila perlu kita bercakap. Masa mau belajar jangan bercakap. Panggil tunjukkan bodoh panggil. Kalau kita tidur tak apa, orang tak kata kita bodoh. Tapi kalau mu bodoh ni. Jangan. Tu orang cidik bagi. Orang cidik jangan tunjuk kebodohan kepada orang. Jangan tunjuk. Kita negara tak apa mengatuk. Kita negara tu pasal dia. Tapi orang bermakna tunjuk kebodohan pada orang. Ni ingat baik. Belajar ni, kamu duduk saja tu boleh pahala dah. Syarat kamu nak jaga adab, jangan cakap, jangan apa, duduk jenera dapat pahala dah muda. Pahala sama kau jaga ni, sama ya, tapi syarat jangan ganggu orang. Kalau duduk bercakap apa dalam mengaji, dalam belajar duduk cakap mau ganggu orang, dosa lah. Kerana ganggu tawajuh orang. Kalau kamu tidur dapat pahala. Kamu tidur dapat pahala dengannya. Tapi syarat jangan tidur atas kitab lah, tak dapat pahala tu. Kamu ngatuk tidur. Kalau cakap suai. Pak suai panggil. Kena jaga tu. Sebab tu kalau mengajar, kalau tengok orang tidur dia tak marah. Dia tak marah kan tidur. Melainkan tidur lepas maghrib tu marah lah. Apa ayam tak jenera lagi dia tidur dah. Lepas maghrib tidur dah. Tu. Kalau masa tengah malam tidur tak marah. Tapi kalau cakap temu lah. Tu orang berakal kan. Kalau orang tak berakal sama dengan mu tu, kongsi ya. Kongsi sama ya. Hanya cakap
Kosi lah tu. Tapi orang berakal dia tengok remo kecek orang duk ngajar masalahnya. Masa orang tua sebab tu kalau kita belajar orang tua tu kita tak nak dengar. Kita tidur, jangan tidur meletang tu lah. Mau tidur meletang menerak tak ada adab pula aku tu. Tidur. Orang tak marah mau tidur macam ni. Tapi kalau mau tidur mek tu gini, kamu bawa batal lalu mari hari tu. Bawa batal terus lalu dah. Ni. Kalau tidur macam ni, okey tak apa. Buat kerana kita bakar tidur. Tidurlah. Bagus. Tua kita suruh mari tidur tak apa dah pondok ni. Masalah buat misal tu. Bukan nak kata dia mudah buat misal. Misal kena pun tak buat kerana kita. Dia ingat baik. Ni, tapi apa mengaji tu bagi tidur. Tapi tak ada tidur meletang dak lah. Ada mengatuk tidur. Dia mengaji negara. Tu. Tapi cakap tak. Masa guru duduk mengajar itu tak cakap dia. Tapi tidur. Orang bukan malaikat. Kita masa tidur. Dia ngatuk tidur, tak cakap tu. Tu. Tak sepernah tak pernah lah. Guru duduk mengajar kita tu. Tak ada. Tak ada tu. Kita larang orang ada kita. Ada larang orang ada, tapi nak cakap tak ada. Apa jaga benar tu. Kita ngaji tak pandai dah. Ngaji tak pandai, belajar tak pandai. Lepas tu duk kacak banyak pula. Tak. Tu. Lepas tu mari mengaji, belajar dalam kelas. Dalam kelas apa ramah tu. Ustaz sok mengajar. Baba sok mengajar, dia kelas. Sok mengajar, pun kata mengapa ibu mengajar, semua orang lah tidur habis. Orang 20 lebih tidur habis. Ada aku seorang tak tidur. Aku duduk tidur malu dia. Aku duduk depan dia tu. Tu dia ni aku. Aku tidur malu. Hak tepi ni habis ni. Kepala dia tengok. Loh, buat ni. Bo kata baba lembut tak suka baba ya galah tengok dia bo dia ngajar-ngajarnya lenggak tengok. Dia suka. Dia ngajar pula. Pas aku tengok dia mula tidur habis. Loh, buat ni aku duduk tidur. Ngatuk pun tak boleh tidur kawan ni. Kawan dia depan dia ni. Ni dia kita ada pelagar tu. Dah tidur duk. Dia duk baca kerti lah. Tak kerti. Dia hurai nama tau. Dia hurai apa-apa. Tanjizi kodeng. Tanjizi hadis dah main. Nama apa duk kata. Ni. Bawa sampai hari ni. Kita terima kasih kau tu. Ingat kita. Mujur weh. Aku kita jaga adat tu. Aku tak tidur. Dah mula tidur habis. Dari sekelah tidur habis orang lain. Aku seorang dak. Cokoh ni dia. Tak kerti dia hurai ke apa. Masalah Usuluddin payah. Tu kita ke apa? Abdul Samin yang ngajar tu. Ke apa duk kata? Tajiz hadis, taziz qadain, suluh hingga qadain. Ke apa dah. Ya hurai sedap ya pop. Aku suka. Ya suka aku suka. Tunggu arab bagi. Ikut arab. Aku suka kita pun suka. Tak payah apa lah. Ya suka tu aku suka. Dia boleh negak kerak-kerak. Moga apa tok guru masuk ngajar ketuk utak bekai. Tok guru lembut. Tengok anak murid tidur sekini, suka kini. Tu. Lepas tu dia bawa tu dia goyak mudih. Dia kata hai mudih. Ada seorang tu kelas 3 tu dia kata. Kelas 2, kelas 3 tu. Jadi dia tu seorang tu. Kali berkat yang berdoa tu kali. Jadi ada seorang dia kata, tak tidur saya. Orang lain tidur habis. Tu dia royak. Ni dia weh. Keberkatan tu. Habis jaga adab berkatan tu. Apa kita tak pernah lah. Tok guru duk mengajar kita duk buat tak biasa. Sejak aku tidur tak erti. Aku tidur ya. Mengaji Yasu ni. Duk depan dia. Duk depan kali dengan dia gini. Hingga dia mau kenal aku. Li mana li hak bahi tidur tu. Gelaku bahi tidur. Asal ngatuk sampai pukul 10.30, pukul 11 hari. Aku ngatuk tak lagi lah. Nak ngaji tak boleh lah. Ngatuk masa tu aku tidur. Tapi duk rajin ngajar pukul 12 ngajar. Negara itu ada apa ya itu. Tu. Lepas tu kalau kita hak payah-payah tu, aku halau isai aku dah baik. Betul dah baik aku nak tidur. Tidur. Bawa kata hak mudah hirak ke? Ngaji hak mudah.
hak payah ya dah baik. Tapi tak pernah duk karu, duk mengajar tak karu, ya tidur. Alhamdulillah weh. Dah hingga terkenal dia mengata kita ni mahir tidur. Tapi tidur ke tidur sokmo. Mula faham dak pergi aku tidur cenera sokmo. Dak aku tidur sokmo, aku tak reti pas roning gitu Aku tidur masa aku mengatuk, tidur. Tu, tapi aku tak karu. Orang mengajar aku tak karu. Tu. Tapi aku tidur. Buat kamu jangan menjadi orang duk mengajar duk karu kecek buah tu. Tadi kita buka lagi. Tu. Mula baik ni. Tu. Aku boleh ke puyul baik. Kau kita lah parik ni. Apa tak weh? Lagi kau. Beramak tahulah. Tak podah kali ni. Dah ingat baik tu nak jaga adab tu ya. Kamu boleh ilmu. Tapi kamu tak jaga adab ni, ilmu hak ada dah akan tercabut kan. Tu besar kali tu. Ni dia. Habis kat tu. Ada hurai buat mung dah buat ni. Dan bercakap-cakap ditimpuhnya dan bercakap-cakap ditimpuhnya itu ditimpuh dicakap pada masa perlu sahaja sebaik-baik perkara pula. Berkata Abu Ali Ad-Daqaqi, Ad-Daqaqu dia kata gitu. Abu Aliyin Ad-Daqaqi, Ad-Daqaqu bolehkanlah. Tu. Barang siapa tidak mau bercakap pada kebenaran itu, ialah daripada syaitan yang bisu. As-sakitu al-haqqi syaitanul akhrasu. Orang yang berdiam daripada perkara yang sebenar, maka ialah syaitan yang bisu. Banyak kalau kita orang sampai itu ni, orang mandi nampak aurat dia. Tak ada kata apa-apa. Tu, kamu tu syaitan bisu bagi. Buat tutur ini dipindahkan pula daripada ahli ilmu. Buat tutur ini apa? Barang siapa tidak mau bercakap pada kebenaran itu, ialah daripada syaitan bisu tu. Buah tutur. Buah tutur ini tu, bukan buat. Buah tutur ini, buah ni. Buah tuturan ini. Baru buah tutur ini mana? Buah tuturan ini mana? Barang siapa tidak mau bercakap pada kebenaran itu, ialah daripada syaitan bisu tu. Tuturan ini dipindahkan pula daripada ahli ilmu, sebagaimana tersebut dalam kitab Hilyatul Ulama. Dalam kitab Hilyatul Ulama itu tersebut pula, tiadalah sepatutnya tiap-tiap manusia mengeluarkan percakapan, malahan jadi melainkan pada kefarduan dan kemastian hidupnya. Hidupnya manusia sahaja bagi. Tu sepatutnya tiap-tiap manusia mengeluarkan percakapan, malahan jadi melainkan pada kefarduan yang pentingnya dan kemastian hidup sahaja tu. Dan kemastian hidupnya hidup manusia. Sebagaimana tiada pula sepatutnya mereka itu manusia mengorbankan tenaganya manusia dan gainnya orang manusia, malahan melainkan kepada barang yang berfaedah. Kita tak akan korban tenaga kita, gain kita, kekuatan kita tu pada barang yang tidak ada faedah. Apabila ada faedah, ni orang buat panggung yang kulit ni, Allah suta ya 1 jam sudah. Orang nak main wayang kulit, nak main dontri, nak main lagu tu lagu ni, minta tolong weh, apa minta tolong ke? Tolong buat panggung wayang kulit sikit weh. Orang nak main wayang kulit walain. Bertagu hak ni bibit tayar, hak ni bibit daunnya, hak ni bibit buluh, ni bibit suta ya sudah. Tapi pantas kanak-kanak tadika seminggu tak sudah hari. Seminggu tak buat, nampak mesti dah keting, tak ada pihak bagi buat. Hak tu saya sangat gain dia, tenaga dia tu.
Tapi hak wayang kulit ni Allah lah, suka sangat ya. Malam ni kulit main ni. Mana piada sini? Malam ni tok dalam hari malam ni. Mari kita buat bangun tahu. Boleh. Yang bibik tayar suka je buat bangun. Itu tak ada faedah tu. Tidak ada faedah langsung tu. Dan dirawikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah lelaki yang tinggi pengetahuan, sedikit keluar percakapannya lelaki. Orang yang tinggi ilmu dia cakap tepan tak banyak tu, melainkan pada barang yang berguna dan berfaedah sahaja. Kalau tak ada faedah dia tak cakap, diam jelah. Ditanyakan orang pada setengah ahli ilmu, kenapakah engkau tetap berdiam diri? Maka sahutnya setengah ahli ilmu, tiadalah pernah aku menyesal kerana berdiam diri. Aku tak pernahlah menyesal ketika aku berdiam diri, tetapi kerap kali aku menyesal kerana dalam berkata-kata. Asal pondok kita ada seorang pelajar Malaysia. Dia duduk rapat pondok kita, pondok dia. Dia cakap tak banyak sungguh. Dia tanya sepatah, jawab sepatah. Tanya satu, jawab so. Ini semua jawab so. Tak ada lebih panjang. Kata dia ni. Lepas tu, dia duduk Malaysia, dia baru masuk belajar. Lepas tu pergi pondok kita. Kita ni bahasa ngosek orang. Ngosek orang itu. Dia ni cakap, tak banyak Tanya sepatah, maka enggak sih, senyum. Betul dia ni jadi Kata aku duk kagu kali. Kata aku kagu ya. Duk tu. Pergi. Demo. Dia buka itu. Dia suka. Kenapa? Mung ni tak nyanyi malaikat dah. Mai tak ada tanda sepatah buah hari-hari ni. Nyanyi kat dia ada kerja nulis, tak ada tulis ke buah mung ni. Mung tak nyanyi dia Kah yang suka kui tu cakap kecek apa lagu ni tu. Ku tahu tak hanya malaikat asal ni. Ada kecek sehari puluh atas boleh dak kecek sehari. Ku kata ya. Dia pun suka lepas tu yang kecek banyak tu hingga sikit tu. Mintanya sepatah hamba nampak sungguh mung. Pak supaya aku tak ada duk pi pondok mung ni. Lepas tu kecek banyak. Hingga boleh hari tu guru je. Orang jadi duk urus nak kecek pandai. Cakap pun kena pandai. Duduk diam. Pokok kita pun ni. Lepas tu apa dah? Dia kena liar. Otak je kena liar. Main duk sepatah ni. Nak pergi bahas dengan siapa? Nak cakap lawan dengan orang tak boleh. Lepas tu dia. Tapi cakap banyak pun ada faedah. Dia jumpa dia suka semua. Apa Allah ni suka lagi jumpa. Dia jumpa tu. Suka kerah ni. Orang Malaysia. Ni dia. Ni cakap ada faedah. Padahal dia tu cantik dia tak cakap tu. Tapi aku ni ganggu dia duduk pondok. Dia ni 10 fatah boleh duduk kecek sehari. Kuduk pergi pondok dia duduk dengar. Tak biasa. Lepas tu ikut itu. Tak hanya malaikat dia tak kecek rasa hari-hari ni. Orang pun malaikat letih lah kerja dia tu. Orang suka buat gitu Lepas tu jadi cerdik ya. Malah ni dia duduk ngajar ni. Tengok aku gelak-gelak pun aku tengok orang juga tengok. Tu. Kalau cakap sikit nak ngajar ke mana? Sepatah nak urik negara habis. Tu duduk royak apa tak tahu. Duk faham suara dia. Tu guru faham surah tu, tapi anak murid ni faham ke tak faham. Tu dia. Tak apalah tu. Diceritakan pada Ali radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sonyo mati anak muda kerana tergelincir lidahnya anak muda. Mati anak muda. Anak muda ke apa? Wairung pemuda. Remaja. Anak muda remaja. Mati dengan sahabat tergelincir lidahnya, yakni silap mulut. Silap mulut banyak Pak Rita dia banyak silap mulut. Kena pakah dia mau banyak. Dan tiadalah mati manusia kerana tergelincir kakinya, kaki
manusia. Kalau gelecah kaki, silap kaki ke bawah deng, liak ya, pergi bawah baruk ya, tak mati. Tapi kalau silap mulut ni, remah dia mau sungguh. Mata jernih engkau. Tu silap mulut. Tapi silap kaki tak apa, liak tu tintun tak mati. Kerana dengan terlencet mulut itu dipukul orang akan kepalanya. Kepala seorang yang tu. Kerana dengan mencet mulut itu dipukul orang akan kepala oleh seorang. Sedang luka dan sabat tergelincir kaki itu boleh sembuh dengan berasu-asu. Lama sembuh. Tapi dengan mulut ni orang ingat sampai mati. Ya, ambil mulut kena jaga Kena jaga benar-benar mulut buat orang sakit hati tu. Siapa bila basah orang ingat. Tu. Habis katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, subhanakallah, bika